Okay, alright. So basically hari ini kita nak melihat self-nomination untuk 21-22, kohort yang sama dengan kohort yang sebelum ini, tetapi bahagian kedua ataupun pusingan yang kedua. Alright, jadi kita akan terus ke that self-nomination lah ya. Okay, seperti yang terdahulu juga, untuk self-nomination kali ini, kita kena pergi ke melalui Microsoft Educator Center, boleh pergi ke Microsoft Educator Center dan klik kepada program. Kalau nanti kalau cikgu-cikgu masuk Microsoft Educator Center MEC kan, bila kita login kat sini, saya rasa semuanya dah ada account. Bila kita login kat sini, pergi kepada program ni, alright, dan kita pergi kepada MIE yang pertama sekali ni, Microsoft Innovative Educator Program. Alright. Okay, so saya rasa ini adalah perjalanannya lah Mula-mula kita kena ada MIE, Microsoft Innovative Educator. Saya rasa semua dah ada yang ini. Alright. Yang ini tak perlu, kalau nak buat kita akan buat kemudian kalau nak menjadi trainer dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak fokus kepada MIEE, Microsoft Innovative Educator Program ya. Alright, so kalau dekat sini telah ditulis dekat sini lah. Round 2 for 2021-2022 will begin November 15 hingga December 15. Jadi kita ada lebih kurang sebulan ya. Ini khas untuk guru-guru antarabangsa. Kalau yang dekat US tu dia tak terima dah. Dia orang kata dia kohort pertama hari itu saja, pusingan pertama. Pusingan kedua ni adalah lebih kepada guru-guru selain daripada guru-guru US. Sebab saya rasa bukan kita dan ramai lagi lah yang menghadapi masalah. Bila kita hantar nomination form, dia tak sampai lah, dia hilang lah dan sebagainya. Alright, jadi itu sebabnya dibuka sekali lagi untuk membolehkan guru-guru buat self-nomination semula. Jadi prosesnya lebih kurang sama. Jadi saya akan go through step by step untuk petang ini dan kita melihatlah apa keperluan yang perlu disediakan untuk cikgu-cikgu apa orang kata membuat this self-nomination dan kriteria yang akan digunakan untuk menilai nomination cikgu-cikgu Jadi boleh bermula sekarang lah, maknanya November, hari dia November 18 kan, November 18. Jadi dah 3 hari berlalu lah. Maknanya kita ada masa lagi dalam 27 hari untuk kita membuat self-nominasi ni. Alright. So yang step pertama kita dah ada dekat sini. Di Microsoft Educator Center memang kita dah ada account. Kalau mana-mana guru yang ada di dalam call hari ini tidak ada account lagi di MEC, maknanya the first step yang perlu dilakukan adalah create account di MEC. Kalau tak ada account di MEC tu nanti memang tak boleh buat lah. Alright. Create account di MEC. That is the first one. Kalau memang dah ada, saya rasa di Minden Heights semua dah register saya rasa dekat MEC ni. Alright. Step yang kedua ialah untuk mendapatkan certified MIE badge. Alright. Kalau kata sebelum ni dah pernah apply untuk MIE ni, maknanya kita dah adalah certified MIE badge. Kalau kata belum ada lagi, sekejap lagi sebelum kita berakhir, saya akan bagi redemption code. Dengan menggunakan redemption code tu, cikgu-cikgu akan automatically dapat di MIE punya badge. Jadi maknanya boleh dengan itu, maka layak untuk apply ke tahap yang seterusnya, which is the MIE. Alright, jadi untuk step kedua ni, kalau yang belum ada, sekejap lagi kita bagi. Yang dah ada, that means tak perlu buat apa dah lah step kedua tu. Alright, dan step ketiga ini adalah step yang kita nak go through satu persatu. Alright, supaya cikgu tahu macam mana nak isi dan memenuhi kehendak Microsoft itu sendiri ya. Okey. Oh, saya pun ke belakang tadi. Ada. Alright, apa? Okey, jadi kita akan pergi ke sini Alright. Okey.
Ini adalah nanti bila dah ready untuk nak apply, tetapi masa dah tak panjang, maknanya kena ready sekarang lah maknanya dekat sini tadi, dekat page ini daripada Microsoft Educator Center, sesiapa yang ada account boleh terus masuk kat sini. Step yang ketiga ni, nanti cikgu klik yang ini ni, aka.ms MIEE questions FY22. Klik yang ini untuk download soalan-soalan ini. Dia lebih mudah lagi, macam last session pun kita buat. Cikgu download benda ni dan jawab dulu di atas kertas ini, kemudian nanti baru transferkan ke dalam the electronic self-nomination form tu. Kalau kata nak buat sambil tu nanti akan mengambil masa yang panjang. Jadi kita jawab di sini dulu, then the next round ataupun the next sitting baru you onkan baru you go and klik di sini ni. Right? Bila dah ready jawapan kat dalam kertas tu, kita boleh klik dekat sini. Di sinilah untuk the self-nomination form. Borang self-nomination ini berada di sini. Right? Jadi bila dah ready dekat situ nanti, barulah kita register, sign in semua dekat sini, menggunakan account yang kita banner dan sebagainya. Alright? Tetapi sebelum ke sini, pastikan dekat sini ni kita dah jawab betul-betul ataupun kita dah letakkan maklumat-maklumat yang diperlukan supaya nanti mudah cikgu nak transfer saja maklumat itu ke dalam self-nomination form. Ya, sebab round yang sebelumnya, round yang pertama hari itu, banyak juga isu yang cuba menjawab sambil dia baca, dia jawab, lepas tu dia off sendiri. Sistem itu off sendiri. Itu yang banyak orang komplain. Kadang-kadang kita nak berfikir sebelum kita menjawab, jadi dia automatically off, automatically lock you out. Jadi kadang-kadang dah habis setengah daripada jawapan itu kita jawab, dia lock out. Jadi maknanya kena buat lagi sekali from the beginning. Jadi it will be very frustrating and stressful. Jadi tak usah buat gitu. Download yang Word document ni dulu, jawab di sini, nanti bila dah ready baru kita masuk ke dalam sistem. Dah jawab, just cut and paste jawapan itu ke dalam the electronic form. Alright? Cuma macam kita katalah, dulu 3 bulan dulu kita nominasi ataupun round yang pertama kita ada daripada bulan Mei sampai bulan Julai. Tapi hari ini, yang untuk hari ini punya, untuk round kedua ni kita hanya ada sampai Disember 15 hari bulan. Jadi jangan tunggu last minute lah kan. Takut nanti tak sempat. Okey, so kita tengok satu persatu ya. Nominasi kali ini ataupun mulai round pertama hari itu terbahagi kepada 3 bahagian. Alright, dulu tak macam ni dulu sangat simple. Tapi oleh kerana sangat simple tu, orang biasalah manusia ni bila benda dimudahkan, dia mengambil kesempatan. Jadi ada yang just hantar benda yang kalau kita tengok pun tak layaklah nak dibagikan MIE expert tu kan. Jadi itu sebabnya Microsoft ubah cara nominasi ini dilakukan dan memerlukan lebih banyak lagi maklumat dan sebagainya. Alright. So ada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah about you. Maknanya maklumat-maklumat mengenai diri kita. Alright. Jadi soalan-soalan dekat sini tidak ada markah. Okay, jadi jawablah macam mana pun. Tetapi kalau benda tu orang kata kita dah buat, kita letaklah kita dah buat. Kalau kata kita tak buat lagi, maka tak payahlah letak situ kita tak buat. Alright. So the first part of the nomination form ini, about us ini, tidak ada markah kepadanya, tetapi jawablah dengan orang kata dengan betul, sebabnya ini akan membina profil kita di dalam database Microsoft. Bahagian kedua ialah Scott question. Ini bahagian kedua ni jawapan kita akan diberi markah. Alright. Dan untuk kita pergi ke jawapan ke bahagian yang ketiga, kita kena lulus dulu bahagian kedua ni. Alright. Jadi nanti kalau bila kita dah hantar self nomination ini, email yang pertama dia akan kata your nomination has been accepted. Dia acknowledge sahaja. Dia orang kata acknowledge yang borang kita telah diterima. Alright. Kemudian akan dapat the second nomination, the second email yang akan mengatakan sama ada kita layak pergi ke level yang ketiga ataupun tidak. Alright. Tahun lepas ada juga yang tak layak. Okey, sebabnya dia buat seorang-seorang dia tak tahu apa benda yang dia jawab, kan dia tak ikuti kita punya kursus dan sebagainya. Sepatutnya
tak ada masalah nak lulus bahagian yang kedua ni, sebab soalan tu benda-benda yang dia soal itu adalah benda-benda yang kita dah buat pun menggunakan Microsoft Tools kan. Tetapi ada di kalangan kawan-kawan kita yang jawab awal bulan Julai, bulan Mei tu buka-buka dia tu jawab dah, right? Tanpa mendapat feedback ataupun input daripada kita orang. Jadi itu sebabnya lah, tetapi sempatlah dia buat second round of nomination dan lulus lepas itu. Alright, jadi jawapan bahagian kedua, jawapannya akan diberi markah dan berdasarkan markah jawapan yang kedua barulah boleh kita pergi ke jawapan yang ketiga. Bukan pergi. Maknanya barulah jawapan kita di bahagian yang ketiga itu akan dilihat dan dinilai. Untuk ini kita kena jawab semua. 1, 2, 3 ini kita kena jawab semua. Alright, tetapi sama ada bahagian ketiga kita itu akan dinilai ataupun tidak bergantung kepada performance kita ataupun markah kita di bahagian yang kedua. Okay, clear ya? Jadi maknanya untuk nak self-nominate ini jawab ketiga-tiga bahagian secukup-cukupnya. Alright, cuma kalau kata gagal itu maknanya bahagian yang kedua itulah yang kita gagal. Maknanya dia tak akan tengok dah lah apapun jawapan kita di bahagian yang ketiga. Walau macam mana cantik pun lesson plan kita tu tidak akan diambil kira sebabnya bahagian yang kedua tadi kita tak lulus. Okay? Okay. So, okay, kita tengok dulu soalan di bahagian yang pertama. Sambil saya baca dan buat ini, kalau cikgu dah download dokumen ini, I'll just tulis sekali lah, jawab sekali. You can actually open up in your OneDrive ataupun on your desktop punya app, then you can actually answer together. Jadi nanti senanglah ini. Okey, yang bahagian yang pertama itu yang ada tanda tu semua maknanya kena dijawab dengan kena diberi jawapan lah. Jadi first name, last name, personal email. Okey, ini adalah email you punya Gmail ke, you punya Yahoo Mail ke, Hotmail ke, whatever email yang personal. Dia tak nak dekat sini organisation email. Jangan gunalah yang di MOEDL tu. Alright, jadi guna personal email kita tak situ. Sebab the next one baru dia kata school or organisation email. Dia nak kedua-dua. Alright, school or organisation email and then your home address, alamat surat menyurat di rumah. Kadang-kadang macam dia nak hantar benda ke dan sebagainya, dia nakkan the home address. Kemudian school, institution or organisation address sekolah. Alright, and then school or institution organisation website. Kalau kita ada website, boleh letak di URL website dekat situ. Alright, kalau tak ada mungkin boleh letak kalau ada Facebook ke apa-apa account social media lah. Tapi kan dekat bawah pun dia minta juga. Alright, and then what is your title? Maknanya kalau kita guru, letak situ educator lah ataupun teacher. Alright, kalau tak ada lah. And then soalan yang kedua, current role at school or organisation, check that all that apply. Okay, dekat sini kalau cikgu memegang tugas lebih daripada satu, lebih daripada mengajar contohnya, then you tick lah mana-mana yang berkenaan dengan diri kita. Walaupun tak ada markah, jawapan kepada soalan ini akan membina profil di database Microsoft. Right? Jadi nanti kalau kata ada apa-apa program yang sesuai untuk diri kita, mungkin Microsoft akan jemput kita untuk be part of the program. Right? Sebab Microsoft ni dia banyak buat R&D. Right? Kadang-kadang dia perlukan bantuan kita dari segi input dan sebagainya. Jadi berdasarkan profil ni nanti dia akan pick and choose lah, sesiapa yang sesuai. Jadi contohnya saya rasa daripada soalan 1, 2, 3, 4 sampai 4 lah. Kalau kita hanya guru, tidak ada tugas-tugas pentadbiran yang lain, maka 4 tu, I'm direct responsible for teaching, I'm responsible to teach STEM, I'm involved in curriculum development, itu saja. Oh, and I'm education trainer. Maknanya kadang-kadang kalau kita conduct ladap dan sebagainya, itu kita trainer lah tu. Kalau kata kita ada pengalaman itu, just boleh tick saja. Right? Tetapi kalau cikgu juga menjalankan tanggungjawab sebagai pentadbir, PK ke, PKM, PK akademik, apa-apa ni lah. Jadi boleh juga pilih I am a school administrator. Maknanya kita ada, orang kata ada tanggungjawab lain selain daripada mengajar. Hak yang lain-lain tu saya rasa tak berkenaan. Ataupun kalau kata ada
jawatan yang cikgu sandang tetapi tidak ada dalam senarai ni dan letak dekat others ni. Ubahlah kalau katakan ada benda-benda lain yang tidak tersenarai di dalam ini. Alright? So selengkap mungkinlah And then soalan seterusnya, is your school a showcase school or incubator school or neither? Minden Heights dah apply for incubator school tak? Lagi belum? Ke belum? Dah apply, kita dah dapat Dr. Azma. Dah dapat Okey, dah dapat maknanya you pilih incubator school lah. Right? Is your school a showcase school or incubator school, you akan tick incubator school. Alright? Sebabnya nanti akan, okay. If showcase, there will be a drop down window. Kalau kata nanti bila you click incubator school tu, dia akan ada drop down list untuk soalan-soalan seterusnya. Alright? Kalau tak ada benda tu, tak adalah. Kalau kata neither, either enter the name of your school and your organisation. Alright? Kalau maknanya dah dapat, memang akan ada dalam database Microsoft. Jadi akan ada the drop down list untuk you jawab soalan-soalan yang berkenaan. Alright, yang ini mungkin pihak pentadbir sekolah lah yang mungkin boleh bantu guru-guru lain untuk menjawab. Kalau kata ada soalan-soalan yang cikgu tak tahu jawapannya, sebab yang mengisi borang incubator sekolah itu pentadbir kan. Jadi mungkin ada soalan-soalan yang pentadbir boleh tolong bagi jawapan kepada cikgu ya. Alright, the next one is ni age range do you teach? Ini siapa yang kita ajar, peringkat mana. Alright, jadi ini again tik saja kalau kita ngajar lebih daripada 2 peringkat, and then kita pilih yang sewajarnya lah. Right, and then subjek yang kita ajar. Right, apa subjek yang kita ajar pun boleh lebih daripada 1. Ni soalan ni, do your students or learners have access to internet at school? Ni kat sekolah. Kalau Minden Heights saya rasa tak ada masalah internet, maka yang jawapannya yes lah kan? Yes. Do your students and learners have internet access at home? Ini bergantung kepada pelajar kita lah. Kalau selalunya orang akan jawab yang nombor 2 ni. Some yes, some of them do. Maknanya bukan semua. Tapi kalau kita tahu semua budak-budak dekat sekolah kita memang ada internet dekat rumah, then dijawab nombor 1. Alright, tapi saya rasa Minden Heights punya kumpulan tidak akan adalah none of them do kan. Mesti antara number 1 ataupun number 2. What technology do your students, learners primary use for learning? Ini pun bergantung kepada apa yang kita ada kat sekolah lah kan, ataupun yang student guna dekat rumah. Sama ada laptop ke, tablet ke, mobile phone ke, shared devices dan sebagainya. Jadi again tanda mungkin mobile phone dan juga shared devices. Maknanya dia ada komputer tetapi komputer yang dikongsi bersama dengan adik-beradik lain. Okay, this one is your social media punya account. Alright. Twitter ni kalau ada letak Twitter ni, Facebook, alright. Lagi satu yang saya rasa kalau tak ada boleh kita create ialah LinkedIn ni. LinkedIn ini adalah tempat di mana dia macam lebih macam job street tu kan. Dia boleh letak kita punya profile dan sebagainya. Nanti boleh digunakan untuk kita create jobs dan sebagainya lah. Okay, yang lain-lain tu kalau tak ada tak berapa penting lah. Yang pentingnya Twitter sebab Microsoft ni dia guna banyak Twitter. Alright. Facebook pun okey sebab kita pun banyak community Microsoft Educative and Innovative Educator tu di dekat Facebook. Instagram ni kalau tak ada tak apa. LinkedIn ni kalau tak ada boleh create dan masukkan you punya account dekat sini. Okay, kalau dekat Twitter tak ada tak follower. Macam saya memang tak aktif langsung lah kan. Adalah kot 15 orang follower kan. Jadilah tak. And then tools and devices do you use regularly? Okay, check lah mana-mana yang kita biasa gunakan. Tapi jangan lupa check Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Devices. Yang lain tu kalau nak tick tak apa. Tapi yang tiga tu jangan tinggalkan. Alright. Okay, and then what other educational technology communities are you connected? Ini adalah untuk dia mengetahui sama ada cikgu-cikgu aktif tak di dalam
community online yang berkaitan dengan profession kita sebagai pendidik. Jadi kalau ada mana-mana ni yang cikgu memang ada dia punya sertifikat dan sebagainya, so kliklah sebanyak mungkin. Alright, contohnya kalau pernah dapat Google Certified Trainer, apa lagi yang ada yang selalu Kahoot Ambassador, Minecraft Global Mentor. Kalau ada ni, just tick accordingly. Okay, so itu adalah, okay, the next one is Microsoft Learn. Learn.microsoft.com ini ialah yang akan menggantikan Microsoft Educator Center. Buat masa ni dia orang masih lagi dalam proses migrasi, jadi kita tak nampak lagi lah. Right? Kalau aku tak pernah masuk lagi Microsoft Learn dan letak no sajalah. Kalau kata dah pernah masuk, buat satu dua benda dalam tu dan you boleh letak yes. Right? Tapi selepas ini semuanya di dalam Microsoft Learn ni. Kita tak ada dah Microsoft Educator Center tu. Doktor? Alright? Doktor? Ya. Yeah. Yang untuk Microsoft Learn tu sebaiknya kita tick no ke yes, doktor? Di sini tak ada markah, jadi tak kisah. Oh, tak apalah. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau you tick ada, you kena bagi ni URL profile ni. Maknanya you kena betul-betul ada that account, ambil dia punya URL profile tu dan letak kat sini. Okay. Tapi yang macam saya kata telah, yang benda-benda yang sampai takat ini ni, dia tidak ada markah. Kalau kata tak buat lagi, tak payah letak. Just letak no saja. Alright, dan now daripada sini onwards adalah soalan-soalan yang ada markah. Okay. Right, so we're going to go one at a time. Dan answer accordingly, answer accordingly. Alright. Okay, you tengok dekat situ kan dia ada yang warna biru. If submitted before December 10, kalau kita buat benda ni sebelum December 10, dan you do not meet the criteria, katalah gagal bahagian ni kan, you will have a chance to try again by cancelling and creating a new nomination. Kita harap taklah, kita harap kita hantar ni lulus terus. Okay, sebab petang ni saya nak bagi jawapan. Okay, alright. So pastikan bahagian ini kita lulus. Tapi seandainya tak lulus juga dan kita submit awal sebelum 10 hari bulan Disember, maknanya cikgu-cikgu ada peluang untuk cancel that nomination dan buat baru. Right? Buat baru untuk kita lulus. Okay? Sebab macam kita katalah niat Microsoft mengadakan program ini bukan nak failkan orang actually. It's more of nak menggalakkan guru-guru mengambil professional development sebagai satu benda yang serius, satu benda yang cikgu boleh buat sendiri. Tak perlu tunggu arahan-arahan dan sebagainya. Itu sebabnya semua ni adalah self-nomination. Dia tak suruh bos kita nominate, tak. Sendiri nominate. Kita tahu diri kita, kita nominate sendiri. Kalau kita rasa kita dah bersedia, kita nominate sendiri. Which is to me a very good approach because kita yang tahu sama ada kita dah buat dan tak buat dan sebagainya. Alright, so that is the intention of it, ya. Okay, number 1. How many courses, learning path or trainings on the MEC ataupun Microsoft Educator Center have you completed? Alright, kalau kata tak pernah lagi, mulai hari ni sampai ke ujung minggu ke ataupun dia dah nak cuti dah kan, Sabtu Ahad ni ke, masuk dah dalam Microsoft Educator Center tu, buat beberapa course. Sekurang-kurangnya 5 lah kot, kan. Cari kursus-kursus yang 30 minit saja tu ke, yang pendek-pendek. Alright, just go ahead and buat the course supaya kita boleh bagi jawapan kat sini. Alright, sekurang-kurangnya kalau katalah 2 hingga 5, adalah markah. Kalau tak ada langsung, kalau 0 hingga 1 ni tak ada markah lah pula kan. Sebab sini dibagi markah tau. Jadi minimum kalau kita nak markah penuh untuk soalan ini, minimum kita kena buat adalah 26. Khusus di dalam MEC tu. Jadi kalau kata sekarang ni cikgu dah memang ada account dalam MEC, sebelum ni memang masuk dan buat courses. Alright. Kalau kata tetapi tak cukup. Katalah baru ada 15 macam tu je kan. Boleh aja dapat markah 15 tu, tetapi kita takut nanti oleh kerana kita letak 15 hingga 20 kat sini, markahnya katalah 8. Nanti bila dia total up untuk nak lulus, kita perlukan 1 atau 2 markah je lagi. Rugilah kita. Kan? Jadi
untuk nak mendapatkan markah yang paling tinggi untuk soalan ini, kalau dia kata situ kan 26 or more. Maknanya cikgu kena ada, kena dah buat di dalam Microsoft Educator Center itu 26 kursus. Pada saya kalau macam kita ada seminggu ataupun 2 minggu tak ada orang kata tak ada halangan lah. Sebabnya banyak aja kursus-kursus di dalam MEC itu yang pendek-pendek. Alright? Jadi kita buat yang tu dulu untuk nak memastikan kita ada courses. Tetapi kalau kata memang kita tak ada masa langsung, kita sangat busy sekarang awal semester, awal sekolah dibuka dan sebagainya, paling kurang kena buatlah contohnya dalam 11 ke lebih pada 10 kursus dekat situ. Alright, untuk kita memastikan markah yang kita dapat itu boleh membantu soalan-soalan yang lain nanti. Alright? Okay. Dan macam mana, jangan tipu pula. Sebabnya kita kena bagi transkrip daripada MEC itu dan kita kena masukkan, contohnya kita download the transkrip. Alright, saya tunjuk dekat cikgu kat mana yang dapat transkrip tu kepada yang belum tahu. Alright, dekat profile picture kita ni. Alright, kita klik profile picture kita ni, kita klik my profile. Alright, dekat my profile tu nanti akan tersenarai semua kursus-kursus yang kita dah buat. Alright, kalau dekat sini katalah ada 10 dan sebagainya. Alright, okey lah tu kan. Jadi apa yang perlu kita buat ialah dekat sini, view transkrip, kita kena download transkrip ni. Dia akan bagi di dalam bentuk PDF, senarai semua-semua kursus yang kita dah buat daripada awal kita log in dulu sampailah ke hari ini. Alright, kita ambil dokumen ni dan kita uploadkan somewhere. Boleh upload dekat OneDrive kita. Alright, upload dekat kalau kita ada Dropbox, tak ada OneDrive tapi ada Dropbox, tapi semua ada OneDrive sebab the 5 memang ada OneDrive sebab under Microsoft kan. Jadi boleh aja upload dekat OneDrive tu. Macam inilah contohnya, maknanya bukti yang kita menjalani kursus itu ada dekat sini. Jadi dia akan tengok dekat sinilah berapa kursus yang kita dah ambil dan sebagainya. Alright, so ini dinamakan the transcript. Download transcript ni dekat sini download dan ambil, letak dekat OneDrive kita, kemudian ambil link. You share the link in the OneDrive. Okay? Ambil link daripada OneDrive tu, nanti kan letakkan kat sini. Nanti dekat borang yang elektronik tu pun akan ada kawasan di mana kita boleh letak the URL. Right? Ada tak soalan tentang bahagian ini? Faham tak apa yang perlu kita lakukan? Faham Faham doktor? Okay, alright. So maknanya pertamanya kena masuk balik dalam MEC. Alright. Kalau yang belum pernah mendaftar tu daftar dekat MEC. Kemudian antara sekarang hingga mungkin ujung minggu depan ke, buatlah beberapa course dalam tu. Janganlah kosong terus kan. Kita nak sedikit markah supaya kita boleh carry Jadi kalau macam kata tak boleh langsung, mungkin 2 hingga 5 ke, ada data yang menunjukkan kita aktif di dalam MEC itu sendiri. Courses yang kita buat Alright, itu adalah untuk MEC. Okay, now the next one, ini adalah soalan-soalan yang bertanyakan tentang penggunaan Microsoft Tools di dalam harian kita. Right? Contohnya, how often do you use Microsoft Teams in instructional environment? Kalau masa pandemik hari itu, memang sekolah Minden Heights menggunakan Microsoft Teams sebagai dia punya pelantar virtual classroom, dan ini tak ada isu lah, you letak je daily. Right? Hari-hari, maknanya letak daily. Alright? Microsoft Forms in an instructional environment. Kalau guru-guru di Minden Heights pernah menggunakan Microsoft Form untuk buat quizzes, untuk buat survey, alright? Masa dia PTPR hari tu pun boleh letak daily kat sini. Alright? Use OneNote or staff notebook for professional organisation. Yang ini ada tak kita menggunakan OneNote? Sebab OneNote ni dia ada beberapa jenis. Satu OneNote yang OneNote stand alone. Alright, yang itu yang kita boleh download free daripada Microsoft. Ini adalah selalunya kita gunakan untuk benda-benda personal dan sebagainya. Kemudian kita ada Class Notebook. Class Notebook OneNote ini berada di dalam Microsoft Teams. Kita juga ada Staff Notebook.
pun berada di dalam Microsoft Teams selain daripada dia berada secara independen. Alright? Kalau kita katalah kita pernah guna antara satu. Sorry, yang pertama tu use OneNote for personal organisation. Okay, pernah tak kita menggunakan OneNote untuk merancang personal kita? Sebab OneNote ni dia macam folder kan? Ada orang menggunakan OneNote simpan resipi lah, dia menggunakan OneNote untuk nak plan dia punya cuti lah. Sebab dia macam folder ring binder yang kita ada yang besar warna hitam tu. Itu dia punya fungsi. Maka OneNote ni memang dah lama digunakan oleh orang untuk actually personal organisation pun boleh, untuk kerja pun boleh, untuk business pun boleh dan berbagai-bagai lagi. Jadi kalau kata kita pernah menggunakan OneNote for personal organisation, then letaklah sama ada monthly ke, tak adalah kita guna hari-hari kan, mungkin monthly ataupun weekly, kita jawapannya dekat sini. Tetapi kalau memang kita tak pernah guna langsung, kita tak nak tipu lah kan, just letak never. Ataupun saya cadangkan, pergilah buka OneNote tu. Okay, antara hari ini dengan Disember, katalah 1st of December, gunalah OneNote tu sikit-sikit. Alright, dan bolehlah kita letak dekat sini monthly. Alright, dia apa tujuan dia bertanya ni soalan-soalan ini, sebabnya dia nak memastikan cikgu-cikgu semua terdedah kepada tools-tools ini. Tools-tools ini memang dah ada lama. Tapi cuma sama ada kita pernah tengok ataupun tak pernah tengok. Right? Jadi jangan, saya nak galakkan jangan letak never ni lah, sebab never ni markahnya kosong. Kan? Kita perlukan markah tu. Kalau rarely ni mungkin markahnya 2, monthly ni markahnya 4, weekly ni markahnya 8 dan daily ni markahnya 10. Mungkin lah, saya tak tahu markah yang sebenar, tak tahu, tetapi setiap jawapannya ada markahnya. Tapi kalau never ni selalunya either jawapan markahnya 1 ataupun kosong. Sebab Microsoft ni kadang-kadang dia tak bagi markah kosong. Paling kurang pun mungkin 1. Alright? Jadi kalau kata untuk kita memastikan yang jawapan kita ini jawapan yang sebenar, pergi je buka OneNote tu, buat something with it, and then you can say maybe rarely ataupun monthly. Okay? And then the next one is OneNote and staff notebook for personal organisation. Ini macam tadi. Kalau kata sekolah Mindad Heights dah memang menggunakan OneNote pun atau menggunakan Microsoft Teams untuk you punya school organisation, you punya ERPH ke apa ke, dan itu terus menerus boleh letak daily. Kalau you menggunakan ERPH contohnya, menggunakan Microsoft Teams, dan boleh letak daily dekat sini. Alright, and then menggunakan use OneNote class notebook with the learners. Again, kalau kita memang menggunakan Microsoft Teams as your as your virtual classroom masa PDPR hari tu, dan ini pun boleh diletak daily sebab dia secara automatik kan dalam Microsoft Teams kita ada the class notebook. Jadi kalau kita gunakan Microsoft Teams, the class notebook tu will be automatic. Alright, soalan seterusnya ialah Flipgrid. Pernah tak kita menggunakan Flipgrid dengan pelajar? Kalau pernah, letaklah pernah. Okey, kat sini kekerapannya berapa? Tiap-tiap hari ke, seminggu sekali ke, sebulan sekali ke? Itu terpulang kepada apa yang cikgu nak letak. Tetapi harap-harap ada jawapan kat sini kan. Kalau kata tak pernah guna, okey, minggu depan cuba buat satu Flipgrid activity dengan student. Alright, kemudian boleh jawab dekat sini, rarely ataupun monthly. Alright. Minecraft student edition with the learners. Saya rasa because Dr. Ali ada dekat Mindad Heights, I think Minecraft ni pernah guna banyak kali lah kot kan. So jadi dekat sini kekerapan mungkin weekly ke, alright, untuk subjek yang cikgu ajar. Okay, the next one is share your teaching and learning knowledge with your colleagues. Pernah tak kita berkongsi apa yang kita tahu tentang Microsoft Tools, tentang tentang MEC ke, tentang apa-apa je lah yang berkaitan dengan Microsoft ni. Pernah tak kita berkongsi dengan rakan-rakan pendidik lain? Berkongsi di sini bukan maknanya kursus yang secara formal, tak. Alright, contohnya kita discuss, masa PDPR itu kita terpaksa guna Microsoft Teams, kita tunjuk ajar antara satu sama lain secara informal dan sebagainya. Itu pun dikira sebagai sharing your knowledge. Jadi again kekerapannya terpulang cikgu nak letak berapalah, weekly ke ataupun tiap-tiap hari ke, kita kawan kita asyik tanya soalan je kan, asyik tak tahu je kan. Jadi maknanya kita jawab dia setiap hari,
kita bolehlah kata dekat itu, we share the information with our colleague on an everyday basis. Okay? So that is bahagian pertama untuk melihat ataupun menilai pengetahuan dan juga pendedahan guru kepada tools-tools Microsoft yang basic, yang biasa. Alright? Dan yang seterusnya adalah khas untuk STEM. Right? Sama juga pernah menggunakan MakeCode ataupun tidak. Kalau kata pernah dalam hidup you gunakan sekali dua, ada tak ada rarely. Rarely ni kadang-kadang, jarang-jarang kan. Okay. Hacking STEM, pernah tak kita buat aktiviti yang berkaitan dengan STEM? Kalau ada juga, sama ada kita buat banyak kali ke ataupun buat sekali-sekala ke, tentu pulang kita nak letak apa. Alright. Dan Minecraft Imagine Academy, Microsoft Imagine Academy. Ini adalah salah satu daripada resources yang ada pada Microsoft. Ada sekolah yang menggunakannya untuk pendidikan ICT dan sebagainya. Kalau kata kita tak pernah guna, again, kita tengok sekejap satu, tengok go through the content di dalam tu, kemudian boleh jawab really tu. Jadi kita tak jawab never lah. Kalau kita jawab never tu maknanya tak ada markah langsung. Alright, the next one. How often do you use the following features of PowerPoint? Ini khas kepada PowerPoint sahaja. Dan kalau kita tengok, ini adalah feature-feature PowerPoint yang advance. Alright, macam presentation semua tu memang dah biasa. Itu sebab dia tak tanya. Alright, kalau kita tengok kat tanya sini, have you used live presentation? Again, kalau tak pernah guna, between sekarang hingga hari you nak submit this nomination form, go and try live presentation menggunakan PowerPoint. Alright, buatlah presentation. Kalau sekarang kita ada Mid and Height menggunakan hybrid ke menggunakan pendekatan biasa? Kalau hybrid maknanya you boleh guna live presentation of your PowerPoint ini untuk student-student you yang dekat rumah. Contohnya lah kan, boleh try out. Jadi again, jawapan kita bukan never tetapi mungkin kadang-kadang ataupun sebulan sekali. Tak kekerapannya tu tak terlalu kerap lah. Record slideshow, pernah tak kita buat recording bila kita buat presentation, bila kita buat slideshow? Alright, again kalau tak pernah buat sekali dan letak ready. Alright, jadi untuk semua soalan ini, again tujuannya adalah untuk bagi tahu yang benda tu ada. Kadang-kadang sebabnya kita tak guna sebab kita tak tahu benda tu ada. Kan, ini dia lah nak bagi tahu kata benda tu ada. Take opportunity untuk kelas Okay. Alright. Sorry. Okay, balik semula. Saya offkan saya.
punya video lah supaya tidak apa orang kata tidak terlalu heavy. Okay, nampak? Alright. Okay. Alright, so kita akan continue ke soalan yang seterusnya. Yang tadi kita dah tengok PowerPoint PowerPoint mana tadi? Okay. Record slideshow kalau kita dah pernah buat tik saja dari segi kekerapannya. Kalau mana-mana sahaja item-item yang ada dekat dalam ni, kalau kata kita tak pernah buat, antara sekarang dengan hari yang kita nak submit borang ni, buatlah sekali dua. Lepas tu kita boleh tanda sekurang-kurangnya dekat sini ni, rarely ni, jarang-jarang ni. Alright, sama juga dengan saving PowerPoint as a video. Pernah tak kita gunakan? Alright. Subtitle when presenting slideshow. Right? Semua ni actually ada di dalam PowerPoint. Mungkin kita sebelum ini kita tak tahu. Jadi ini adalah cara mereka untuk memberitahu kehadiran benda-benda ni dan dia nak kita tahu supaya dia nanti boleh kita gunakan di dalam kelas. Alright. The next one sama juga, ini adalah menggunakan Microsoft Edge browser. Kalau cikgu dah berhijrah daripada Chrome kepada Microsoft Edge browser, maka benda-benda macam ni kita tahu memang benda tu ada. Alright, contohnya kalau menggunakan browser, menggunakan Microsoft Edge, setiap website yang kita visit akan ada immersive reader. Alright, jadi kalau kata kita assign student kita untuk membaca sesuatu di internet menggunakan Microsoft Edge, pernah tak kita menggunakan immersive reader dengan student kita? Alright, again kalau tak pernah, 1-2 hari yang akan datang ni kalau kata ada, kita bagi student kita pergi ke internet untuk cari maklumat dan sebagainya, bolehlah introduce dia kepada immersive reader. Alright, supaya dia boleh gunakan. Alright. Read aloud. Semua ni adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Edge, ya. Bagi saya tunjuk apa yang dimaksudkan. Okey, ini adalah browser Microsoft Edge. Saya secara default menggunakan Google Chrome, ya. Ini adalah browser Microsoft Edge. Kalau lah kata kita masuk ke dalam salah satu daripada website yang ada konten macam ni kan, secara automatik kalau cikgu tengok dekat atas ni ada immersive reader punya simbol. Jadi maknanya kalau kita assign student-student kita untuk membaca di internet, untuk nak membantu mereka membaca, terutamanya kalau macam bahasa Inggeris ni kan, kita boleh klik this immersive reader dan bahan bacaan itu akan dipersembahkan kepada student kita without any distraction. Alright, dan kita boleh read aloud, kita boleh tukar text preferences. Kalau student kita mempunyai masalah dari segi membaca, contohnya masalah penglihatan, dia lebih suka baca hitam atas hijau. Semua ni boleh terdapat di dalam Microsoft Edge. Jadi dia nak tahu, kita tahu tak benda ni. That is why the soalan itu diletakkan di situ. Alright, contohnya grammar tools, kalau kita guru bahasa Inggeris contohnya, boleh menggunakan immersive reader ini untuk memperkenalkan the part of speech kepada student kita. Kalau kata kita nak tahu makna, student kita tak tahu makna, dia boleh menggunakan the picture dictionary dengan menggunakan immersive reader ni. Alright, jadi itu tujuan kenapa dia letakkan dekat situ. Alright, itu contoh. Inilah. Jadi yang ini lain sama juga. Read aloud, extension, translation, inking on PDF, generating code, QR code, collection dan web capture. Ini adalah semua features-features yang ada di Microsoft Edge. Jadi kalau kita tak tahu benda ni, saya cadangkan download Microsoft Edge, install dekat komputer kita dan explore. Jadi bila untuk soalan-soalan ini bolehlah kita jawab paling kurang pun jarang-jarang ni. Rare.
Alright, ataupun kalau kata kita between now and next week ataupun 2 weeks from now, kita rajin menggunakan Microsoft Edge dan kita rajin menggunakan apa ni, dan bolehlah kita kata monthly penggunaan itu. Alright, again, setiap jawapan kita tu carry marks, dia memberi kita markah. Jadi seboleh-bolehnya kita tak naklah letak never. Kalau never tu nanti, macam saya kata tadi lah, kemungkinan never tu kosong. Alright, jadi dia akan affect kita punya markah dekat sini. Okay? Alright. Soalan yang seterusnya, how many Flipgrid virtual field trips have you joined? Ini adalah bukan penggunaan Flipgrid seperti yang kita guna biasa bila budak-budak upload video semua tu ataupun ambil video untuk Flipgrid. Ini adalah khas Flipgrid virtual field trip. Dalam Flipgrid dia ada virtual field trip. Pernah tak kita menggunakan itu dengan kita punya student? Alright, kalau tak pernah, kalau katakan ada masa untuk cikgu buat an activity dengan your students menggunakan features ini of Flipgrid, then at least you can put rally. Alright, grid poll ini juga adalah features dalam Flipgrid. Kalau kita memang biasa menggunakan Flipgrid, kita tahulah grid poll ini macam pen poll dulu kan. Dia ada kegunaannya kat dalam sana. Okay. Throughout the immersive reader and learning tools, students can. Alright, yang ini jawapannya, click all that apply. Immersive reader dan learning tools. Boleh tak student listen to text being read aloud as the word are highlighted? Tadi saya tunjuk, boleh tak dibaca dan perkataan di-highlightkan? Boleh kan? So, itu jawapannya betul. Choose how content is presented virtually. Kita tengok tadi kan, bila saya klik aja immersive reader tu, konten yang sebelum ini di dalam bentuk website ataupun web page menjadi konten di dalam bentuk mode bacaan, reading mode. Alright, jadi itu pun jawapannya betul. Collaborate with other people through chat pun boleh. Okay, translate text into 60 languages pun boleh. Use the built-in dictionary for real-time vocabulary support. Dah tengok tadi kan, saya tunjukkan satu perkataan bila kita klik, dia ada the picture dictionary. Alright. Capture video of students reading the text with teachers. Yang ni tak ada. Alright. So jawapan untuk itu tadi, what I have mentioned ya. Okay, the next one is accessibility checker in the tools like PowerPoint, Word, Excel, OneNote, Outlook. Should be. Okay, accessibility checker ini adalah, kalau kita tengok dekat sini tadi, bukan mana ni? Bukannya ni. Ni, alright. Dekat sini ada di dalam bukan kat sini. Di dalam Word, PowerPoint dan sebagainya, kita ada accessibility checker. Accessibility checker ni tujuannya adalah untuk memastikan bahan bacaan yang kita berikan kepada student kita itu adalah mengikut spesifikasi yang sebenar. Right? So to ensure someone can read your document regardless of the link. Betul. Ensure your text can be easily translated pun betul. Verify your file against a set of rules that identify for people who have a variety of disabilities pun betul. Okay. Jawapannya satu juga. Kalau jawapannya satunya, maknanya jawapan yang ketiga itu betul. In a hybrid class, Teams is used for. Ini dalam keadaan kita sekarang lah kan. Kalau dalam hybrid classroom, Teams is used for. Ini more than one answer. Bila kata check all that apply tu, dia selalunya lebih daripada satu jawapan. Meeting environment with video chat and screen sharing. Betul. Learning management platform pun betul. Collaborate in both personal and asynchronous setting pun betul. Bring a guest speaker or connect with classroom around the world pun betul. Alright. Embedding other tools. Jadi semuanya boleh kita tick dekat sini. Formative assessment measure the students' learning and is typically done when? Formative ni dibuat di masa bila? At the beginning, during the course or at the end of the course? Saya rasa it is during the course. Formative kan? Summative at the end. When you create a quiz or a poll in Microsoft Form, what question types do you have available? Check everything ni. Jadi kalau tak silap saya, semua ni ada.
dicek je semua. Right? When you use OneNote, students can create their own practice math assessment with form that will show them if there is the correct answer. Pun betul. Okay. What types of teams are available in Microsoft Teams? Check which is apply. Semuanya betul kecuali sports team. Right? Ini soalan bocor lah ni What is the correct order of how to create a breakout rooms? Alright? Okay, ini adalah order yang tak betul. Jadi apa yang diperlukan adalah menyusun order ini untuk kita menggunakan breakout rooms di dalam Microsoft Teams. Jadi kalau tak pernah buat, boleh pergi try dengan menggunakan Microsoft Teams esok ke bila ada kelas ke, minggu depan ke, cuba tengok macam mana nak buat breakout rooms dalam Microsoft Teams. Kalau pernah menggunakan breakout rooms di dalam Zoom, sama, right? Saya tak pasti sama ada Google Classroom, Google Meet ada breakout rooms ataupun tidak, tetapi sama aja prosedurnya. Jadi go try it out dan susunlah accordingly bagaimana untuk nak create breakout rooms di dalam Microsoft Teams. Okay? Itu adalah bahagian kedua. Itu adalah soalan-soalan kedua. Sekali lagi, soalan-soalan itu perlu jawab dengan 5 markah. Alright, adalah dia punya markah minima. Kalau kita berjaya mendapat markah minima itu, maka soalan jawapan kepada bahagian ketiga kita ini akan dinilai. Kalau kita tak berjaya dekat situ dan kita tak ada masa nak buat redo the nomination, maka dia tak akan tengok dalam bahagian ketiga ni walaupun kita hantar. Right? Kita kena hantar all three. Tapi sama ada bahagian ketiga ini dapat perhatian diorang ataupun tidak, ataupun diorang bagi markah ataupun tidak, bergantung kepada bahagian kedua. Kalau kita lulus bahagian kedua, baru dia tengok bahagian yang ketiga. Okey, bahagian ketiga inilah yang paling mencabar. Alright, yang paling mencabar kerananya bahagian ketiga ini melihat kepada apa yang kita buat di dalam kelas dan berkait rapat dengan the 21 CLD yang saya dah cerita pada pertemuan kita yang pertama. Alright, dia berkait rapat. Okey, jadi untuk soalan yang ketiga ni, untuk setiap jawapan kita kena cerita di dalam panjangnya ialah 500 karakter. Bukan 500 perkataan 500 karakter ni, 500 huruf. Alright? Ada orang tulis panjang-panjang lepas tu tak boleh nak enter. kita kata kat dia panjang sangat tu, lebih daripada 2000 karakter. Lebih daripada 2000 karakter memang tak boleh nak enter. Kurang daripada 500 karakter pun tak boleh nak enter. Alright? Dia jadi antara 500 karakter ke 2000 karakter. Jadi tak perlulah panjang-panjang sangat. Alright? Okey, soalan kita yang pertama ialah were you an MIE expert in 2020-2021? Kalau tak, just jawab tidak aja. Alright? If yes, describe how you contribute to the MIE community. Kalau ya, maknanya ceritalah last year sebagai MIE apa contribution kita? Apa yang kita buat? Kepada sekolah ke, kepada guru-guru lain ke dan sebagainya. Kalau tidak, the next question kalau tidak, tak ada apalah kat sini jawapannya. Then soalan yang kedua ialah describe how you leverage Microsoft tools to increase accessibility for all your learners in your classroom. Okay, ini perkataan yang perlu kita fokus adalah perkataan accessibility. Alright, accessibility ini merujuk kepada tools-tools yang selalu kita gunakan untuk pelajar-pelajar yang berkeperluan khas. Immersive reader, apa lagi yang accessibility tools, contohnya macam tadi bila kita tengok Microsoft Edge tadi, dia ada dan soalannya ialah dia tanya bagaimana kita menggunakan accessibility tools ini untuk membantu student kita di dalam kelas. Jadi kita boleh ceritalah kita menggunakan accessibility tools ini dalam kita punya reading program contohnya.
Alright, supaya pelajar-pelajar kita boleh membaca dengan ataupun memahami pembacaan dia ke, ataupun membaca dengan intonasi dan sebutan yang betul ke dan sebagainya. Alright, jadi soalannya ialah how do you leverage Microsoft tools to increase accessibility? Right, bagaimana kita menggunakan tools-tools yang ada di dalam Microsoft untuk menambah lagi kebolehan pelajar-pelajar kita, tak kiralah keperluan khas tak keperluan khas, untuk mendapat accessibility di dalam kelas kita. Right? Okay, ini this number 3 ni, number 3, 4 and 5 ini memerlukan sedikit investment lah di dalam masa dan juga perkara yang kita kena buat. Pertama, yang nombor 3 tu dia kata, tell us a series of lessons, a unit or a project you did with your learners that incorporates Microsoft technology for improved learning outcomes. Alright, itu yang keperluan yang pertama. Kita boleh gunakan satu aktiviti ataupun a series of activity ataupun satu projek terus. Alright, yang kita jalankan menggunakan Microsoft Tools untuk menambah nilai. Ini penting. Alright, kalau kata sebelum ni kalau kita buat benda yang sama, kita menggunakan kertas mahjong contohnya. Tetapi now dengan adanya Microsoft Tools ni, kita membuat aktiviti yang sama tetapi disokong oleh teknologi di Microsoft. Alright? Then bahagian kedua soalan ini is what 21st CLD were included in the learning and explain in detail how those skills were developed. Ini dalam aktiviti tadi tu kita katakan okey, kita menggunakan Microsoft Tools untuk menjalankan aktiviti ini. Soalan yang seterusnya ialah dalam menjalankan aktiviti ini dimensi mana di dalam 21st CLD tu, kita ada 6 dimensi kan? Dimensi mana yang menjadi fokus dalam aktiviti ini? Alright, dan kita kena cerita sikitlah secara detailnya macam mana dimensi ini ataupun skill ini boleh dibina di dalam student kita melalui aktiviti yang kita buat tadi itu. Alright, katalah aktiviti yang kita nak tunjukkan ataupun yang kita nak gunakan dalam this particular plan menjurus ke arah showcasing collaboration dalam Microsoft dalam 21 CLD tu kita ada collaboration, communication dan sebagainya. Jadi kita nak emphasize setelah ini akan membina kebolehan berkolaborasi di dalam anak-anak kita, right? Dalam awus. So explain this bit. Bagaimana dengan persoalan di sudah berasi. Kita sudah yang simple yang boleh. Jadi dekat situ penting kita buat no CLD kita advise dan kita kata visual to call out the CLD skill or address and rubric score. Right? Bukan sahaja kita kata ini menggalakkan pembinaan kebolehan berkolaborasi di dalam student kita, di dalam student kan. Di kolaborasi tahapnya. Kita ada kan dalam 21 CLD yang collaboration ada 5 levels ke 4 levels. Right? Jadi kita ini menggalakkan kita operate collaboration yang mana satu? Tahap 1, tahap 4, tahap 5. Itu maksudnya soalan yang plan untuk bahagian ketiga ni. Ada soalan?
Ya doktor. Okey. Penerangan doktor putu-putui. Jadi dia Adalah nak faham tu susah sikit. bawah Kena ni. struggle kami. Lah. Kalau ini mesti dia lebih dari antara 500 ke 2000 karakter. Alright. Again bukan perkataan, ya, dia bukan buat karangan panjang-panjang, tak ringkas kita apa yang betul. Kejap macam mana sana. Kejap. Hei, saat dia gelak, saat dia teriak apa tak tahu? Cikgu Narina nak sambung ke? Saya tak boleh sambung Tak tahu nak sambung apa. Dr. Azma dia left ke tu? Dia cari line kot cikgu. Line dia teruk tu. Memang Kak Ina pun tak dengar lah, macam putus-putus juga tadi. Yang part step 3 tu memang rasanya kalau record pun memang tak boleh nak faham kot. Dia start putus-putus teruk sangat. Tunggu Ustaz lah kot Ustaz. Yang siri pertama kita bincang jawapan hari tu, memang masalah dekat yang step ketiga ni. Dekat long answer ni. Ya betul, ini pun nampak macam sama juga. Tapi tak apalah kot, mungkin kita lepas dah jawab tu mungkin boleh minta Dr. Ali review ke, minta favor daripada dia. Alright, I'm back. Okay. Sorry. Sangat tak bagus saya punya ni hari ni. Okey, sekarang okey doktor. Okey Alright, okay. So kita balik semula ke apa nama tadi? Ke borang tadi. Kalau ada soalan along the way, just please ask ya. Aku tak apa ni. Okay, jadi dekat sini itu yang tadi maknanya kena sekarang ni kita dah berada di sekolah, maka mungkin boleh buatlah benda ni kan. Ambil salah satu daripada aktiviti nak buat dengan student kita hari Isnin depan ke hari Selasa depan ke, over this weekend mungkin what you can do is enhance that activity menggunakan tools Microsoft dan lepas tu nanti hari Selasa ke hari Rabu ke hari whatever hari yang you rasa sesuai, jalankan program tu, jalankan aktiviti tu. Dan bila you jalankan aktiviti itu, pastikan you ambil evidence, you ambil gambar, you ambil video dan sebagainya. Sebab itu yang penting. Right? Ataupun kalau katakan ada sebelum ni you menjalankan aktiviti menggunakan tools Microsoft yang berjaya. Kalau kata aktiviti itu ada evidence, ada gambar, ada ada video yang you ambil dan sebagainya, pun boleh digunakan. Taklah semestinya aktiviti yang baru. Alright, taklah maknanya aktiviti yang baru yang perlu kita kalau kata nak guna aktiviti lama pun boleh, syaratnya itu aja. Syaratnya maknanya aktiviti itu mesti memperlihatkan kita menggunakan tools Microsoft pertamanya, yang keduanya mesti memperlihatkan salah satu daripada paling kurang lah satu daripada 6 dimensi 21 CLD tu. Alright, kalau boleh lebih daripada satu lagi cantik lah kan. Tetapi kalau kata tak boleh lebih daripada satu, salah satu saja. Contohnya kalau kata menggunakan ICT for learning. Alright, bahagian mana ataupun level mana ICT for learning yang kita gunakan di dalam aktiviti kita ni. Alright, yang penting bila kita buat, bila kita dah describe tu, kalau yang penting ni tengok dekat sini nombor 4 ni dia akan minta kita provide a link to an example of a learning artifact. Maknanya bila kita buat aktiviti itu dalam kelas, ambil gambar. Right? Ambil gambar, ambil video dan sebagainya, itulah yang dipanggil artifact. Dalam artifact itu perlu menunjukkan yang kita menggunakan tools Microsoft. Right?
Jadi kita akan cikgu-cikgu sebelum ini apa yang dia orang lakukan ialah dia ambil artifak-artifak ini, dia bina di dalam Microsoft Suite. Right? Sebab Microsoft Suite ni senang sebab kita senang nak dapatkan URL, dia punya link tu. Alright? Dengan hasil Microsoft Suite tu nanti, you boleh ambil URL yang dan akan letakkan di dalam tempat URL yang akan disediakan di dalam borang tu nanti. Okay? Alright, itu nombor 4 . Jadi nombor 3 dengan nombor 4 tu sangat berkait. Nombor 3, describe, menceritakan tentang aktiviti kita. Bagaimana kita menjalankan aktiviti apa 21 CLD yang kita sedang buat dan level mana 21 CLD yang sedang dibuat itu. Right? Nombor 4 adalah memberi evidence, memberi bukti yang aktiviti itu telah kita jalankan. Alright, nombor 5 is describe what describe what artifact the result of students learning to which you shared a link, how it is demonstrated. Okay, yang atas nombor 4 adalah lebih kepada bukti-bukti saja, artifact. Alright, yang nombor 5 ni kita kena ceritakan apa yang berlaku di dalam artifact itu. Alright, sebabnya kalau macam kita menggunakan Microsoft Suite, boleh saja kita letak di dalam Microsoft Suite itu sendiri tentang cerita tentang artifact itu. Tetapi dia nak juga kita describe sikit apa yang berlaku di dalam artifact itu, apa yang berlaku di dalam aktiviti itu. Supaya dia orang fahamlah kalau dia tengok video tu, oh video ni adalah contoh penggunaan Microsoft Teams di dalam membina kebolehan berkolaborasi. Dalam video ni, student saya sedang berkolaborasi dengan student di Taiwan contohnya. Right, jadi dia orang practice communication skill contohnya. Right, dan itulah contoh. Jadi nombor 5 ni lebih kepada description of the artifact. Okay. Right, so that 3, 4, 5 berkaitan. 3, 4, 5 adalah berkaitan dengan your lesson plan. Dulu kita panggil hack lesson plan. Right, sekarang ni dia just nak you describe sikit saja, dia tak nak bagi lesson plan yang panjang-panjang, cuma you describe dalam 500 hingga 2000 karakter apa aktiviti yang you buat, kemudian you jalankan aktiviti itu, you capture the evidence, and then number 5 is for you to describe, cerita sedikit tentang evidence tu. Right, so that's done there Dan kemudian nombor 6 ialah share 2 examples of how you have supported both your own learning and the learning growth of your colleagues. Ini dia nak tahu sama ada kita you have done training ataupun tidak. Untuk diri you, what have you done to increase your professional development? Mungkin kita boleh kata kita attend a lot of seminars, webinars dan sebagainya. Untuk kawan-kawan ataupun kita punya rakan sekerja, apa yang telah kita buat contribute kepada dia orang punya development. Mungkin kalau mana cikgu yang pernah buat webinar, pernah berkongsi cara nak gunakan certain apps, itu boleh letak dekat situ lah, right? Untuk menjawab soalan itu. Alright, so itu adalah bahagian ketiga. Right, bahagian ketiga melihat kepada 6 soalan. Alright, yang atas ni tadi lebih kepada description of an activity yang you buat di dalam kelas. Yang nombor 4, evidence of that activity di dalam bentuk lesson plan, di dalam bentuk gambar dan sebagainya. Dan yang kelima ialah menceritakan tentang that activity tadi tu. And then yang keenam ialah cerita tentang contribution kita sebagai seorang pendidik profesional kepada community kita sendiri, which are other teachers, and also diri kita sendiri. Alright, so that's complete the requirement of this self-nomination. Alright, nampak panjang dan apa nama ni? Mungkin nampak orang kata susah, tapi yang sebenarnya tak adalah banyak susah mana pun. Sebabnya untuk bahagian 3, 4 dan 5 ni ialah benda-benda yang kita buat. Cuma mungkin sebelum ni kita tak pernah menggunakan tools-tools Microsoft. Kali ini kita nak secara conscious je lah. Kita kena menggunakan tools-tools Microsoft untuk support kita punya learning activity tu. Right, dan kita kena dapatkan evidence-nya untuk that learning activity, membuktikan yang kita
orang kata kita buatlah, maknanya kita buatlah aktiviti itu dengan guru-guru kita. Alright, ada soalan tak? Ya, yang mencuba sebelum ini, kalau gagal tu maknanya bahagian kedua tu lah markahnya tak cukup. Ke ada yang dapat email mengatakan you naik ke bahagian ketiga, lepas tu bila bahagian ketiga yang tak lulus ke macam mana? Kami sempat Siapa yang cuba? sempat isi yang macam manual ni saja. Lepas tu untuk yang isi secara online tu, yang tu yang problem. Dan rasanya bukan sampai sempat hantar pun doktor, tak sempat hantar. Oh, tak sempat hantar. Okey. Kami isi secara manual, lepas tu masa proses nak ke online tu ada pertukaran guru besar kat situ, jadi stuck kat situ lah. Oh, okey. Alright, so maknanya kalau kata dah pernah jawab soal manual ni sebelum ni, boleh guna jawapan yang sama je. Alright. Kalau katakan yang sebelum ni dah ada buat bahagian ketiga ni kan, yang soalan tentang lesson plan ni, kalau kata kita dah pernah buat dan memang ada evidence yang kita tangkap masa tu, guna yang tu pun boleh. Dia tak semestinya kalau kita kena buat baru, tak semestinya. Dia tak tanya you buat aktiviti ni bila, kan? Dia nak melihat aktiviti yang you jalankan itu ada menggunakan tools Microsoft untuk menyokong aktiviti you, dan secara jelas dia memfokus kepada salah satu atau 2-3 dimensi-dimensi di dalam 21 CLD. Itu yang dia nak tengok. Okey. Dan Alright? Dan doktor, dari segi description ni kita kena explain dalam English ya doktor? Boleh je dalam bahasa Malaysia. Oh, boleh dalam bahasa Melayu. Satu lagi saya punya persoalan dekat bahagian yang step kedua tadi. Yang kedua tadi dia ada beberapa soalan yang berkait dengan daily, weekly, monthly tu. Okay. Dan kalau kata contohnya OneNote, saya nak isi daily kan. Saya nak isi daily. Lepas tu contoh yang bahagian OneNote organisation tu. Doktor, kalau ada orang lain kan satu sekolah kan hantar ramai. Jadi kalau kita isi organisation tu, dia ada merisikokan diri kita tak doktor? Dan ada dia minta evidence tak kalau kita isi daily ke? Nak tanya doktor macam tu? Tak ada. Yang ini dia tak minta evidence. Yang ni dia lebih kepada kita jawab untuk nak menunjukkan yang kita gunalah. Kan? Kalau macam contoh yang mana satu yang you kata yang organisation tu? Use OneNote for your personal organisation. Kalau itu saya nak jawab daily, dan lepas tu yang yang di bawah dia tu untuk organisation kan? Untuk organisation ni maksudnya dalam sekolah lah kan? Dalam sekolah, dalam panitia. Kalau kita jawab daily juga, in case ada orang lain juga yang apply dia tak jawab, maknanya dalam organisation tu tak guna macam tu. Ke macam mana? Oh tak, dia ni kalau kata dalam sekolah you letak yang use OneNote and staff notebook tu daily, mungkin you pentadbir. Jadi you guna daily lah. Cikgu lain jawab, dia bukan pentadbir, dia takkan letak daily kat situ kan. Oh begitu. So jawapan kita independent of each other. Tak kisah. Alright? Kalau katakan macam contohnya lah macam soalan 2 tu kan, yang personal organisation tu, okay, memang kita guna OneNote untuk buat kita punya simpan resipi kita ke, kita punya financial organisation kat rumah ke dan sebagainya. Okay, kita letak daily. And then untuk staff OneNote dan staff notebook tu dekat sekolah jarang guna, sebabnya kita bukan orang yang terlibat di dalam pentadbiran. Jadi mungkin kat situ kita guna monthly je. Kan? Jadi tak ada masalah lah. Kalau macam guru besar mungkin yang soalan itu pun dia bubuh daily sebab dia menggunakan staff notebook. Dia hanya untuk pentadbiran saja doktor, kalau untuk macam pengurusan panitia macam tu tak? Yalah, maknanya yang menggunakan yang berkaitan dengan kumpulan yang staff. Okey, faham. Sebabnya kalau you tengok soalan yang seterusnya, yang ini untuk kelas. Kelas notebook ya, betul?
kelas notebook ni memang kita guna hari-hari lah kan. Kalau kita mengajar menggunakan Microsoft Teams ataupun menggunakan OneNote kan. Itu memang kita guna hari-hari. Jadi kalau you tengok 3 soalan tu tadi, satu personal. Yang keduanya ialah kalau kita pentadbir. Kan, kalau kita tak pentadbir maknanya kita tak jawab lah daily. Mungkin kita jawab monthly ke weekly ke, sekali-sekali kita masuk untuk kita masih lagi staff. Kan, kalau dia guna staff notebook tu maknanya kita pun ada contribution tapi bukan hari-hari maknanya. Alright, ada certain things saja kita masuk ke dalam tu. Jadi okey lagi kalau kita jawab katalah weekly, setiap minggu kita hantar report ke apa ke dalam kita punya staff notebook. Alright, and the second one is class notebook. Class notebook ni kalau kita mengajar memang kita guna hari-hari lah. Kan, jadi dia begitu. Itu yang sebabnya saya kata tadi, pada mana-mana tempat, contohnya lah kalau kita katakan dalam PowerPoint ni kan. Alright, saya rasa tak ramai yang menggunakan features ini. PowerPoint selalu je kita guna untuk presentation biasa je. Kan? Jadi untuk soalan-soalan yang sebegini, untuk nak avoid ataupun untuk kita tak nak jawab never, because never ni kosong. Kita naklah markah sikit kan. Untuk kita tak nak jawab kosong never ni, between now, katalah you nak buat nomination. Nomination tutup 15 Disember. Katalah 13 Disember nanti baru you nak buat this nomination. Kan? Jadi antara sekarang ke 13 November ni, cubalah 2-3 benda ni. Ataupun try sekali ke, you know, on your own you try sekali. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh tick rarely ni. Jadi tak adalah markah kita kosong. Itu maksud saya. Kalau kata kita tak buat langsung, lepas tu kita tick, tak seronok dah pula kan. Maknanya kita cakap benda yang tak betul kan. Tapi kita pergi tengok live presentation ni, try out live presentation sekali dengan antara you dengan student you ke, antara you dengan kawan-kawan ke, whatever lah. Maknanya kita go through features yang dicadangkan ini untuk kita tahu features tu ada dalam Microsoft. Mungkin nanti selepas ni baru you boleh gunakan. Alright, sama juga dengan yang macam ni. Kalau tak pernah lagi menggunakan Microsoft Edge, maknanya download malam ni. Install dalam you punya komputer. Alright, and then you cuba this di dalam Microsoft Edge ni. Jadi bila you dah cuba, automatically bukan never. You dah pernah guna sekali. Kan, jadi bolehlah kita letak rally ni tadi dekat sini. Itu maksudnya supaya bahagian ini kita dapat sebanyak mungkin markah, paling at least minimum requirement lah, supaya kita boleh application kita ini boleh pergi ke tahap yang ketiga. Baik Doktor, faham. Alright, untuk contohnya untuk soalan 3, 4 dan 5, kalau katakan you dah siap, you dah ini, you boleh tunjuk dekat saya. Alright, you bagi, kalau you, yang saya kata yang paling senang untuk kita ini adalah menggunakan Microsoft Sway. You letakkan all this evidence yang you buat ni di dalam Microsoft Sway, nanti you bagi link je kat saya. Sekolah Sungai Duri satu sekolah saya tengok. Alright, kita bantulah. Kita bantu maknanya kita tahu apa yang akan dilihat, dan kalau kata apa yang you bagi itu ada kekurangannya, saya akan bagi tahulah you kena betulkan ini ataupun you kena masukkan ini sikit. Alright, jadi itu salah satu cara kita boleh bantu. Maknanya either saya ataupun Dr. Ali bagi link tu pada kami tengok, and then kita komen daripada situ. Alright, kalau untuk you betulkan dan sebagainya sebelum you hantar your self nomination, which means that you kena buat benda ni at least kurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh tutup lah. Alright, you maknanya ada masa untuk you hantar pada saya, untuk saya tengok, untuk you untuk you betulkan kalau ada perlu pembetulan. Selalu saya kata je, okay ni good to go. Maknanya tak ada masalah lah tu, terus hantar je lah. Alright, tapi kalau katakan ada benda-benda yang you kena highlight dan sebagainya, saya akan bagi tahulah. Baik, Doktor, alright, jelas. ada lagi tak soalan? Pada guru-guru lain ada soalan tak nak tanya? Mungkin nanti kami akan create satu link untuk Microsoft Sway presentation, dan kita akan kumpulkan dalam tu yang cikgu-cikgu punya kan? Boleh je. Boleh letakkan di dalam you punya OneDrive ke ataupun somewhere yang kita boleh tengok lah. Dan untuk mudah kita nak akses. Dia URL aja.
Ya. Jadi kalau you boleh je senaraikan URL tu, je pas je pada kita orang. Jangan tunggu macam everybody siap, tak. Siapa yang dah siap hantar. Ya. Alright? Jadi saya pun ada masa lah saya nak tengok kan. Nanti you hantar 30 sekali. Takut saya tak sempat nak tengok semua. Alright? Maknanya sesiapa yang dah siap, you dah nak ni, you just send me the link, you know. Dan kita akan tengok. InsyaAllah kita akan tengok. Ya, betul. Dan yang berkenaan dengan pengiraan berapa kali kita punya batch ke doktor dalam transkrip tu? Batch atau transkrip tu lah. Transkrip tu termasuklah batch dan juga dia punya sertifikat. Tapi apa yang dia nak tengok senarai kursus tu je. Kalau maksudnya kalau ada kan satu learning pass tu dia ada banyak kan batch kan? Macam contoh Minecraft saja learning pass pun kalau tak silap saya ada 12 batch kan doktor? Maknanya 12 kursus lah. Jadi kalau dekat sini tadi tu, you punya bukan kira satu, dia kira 12 lah. Dia kira batch tu lah, dia tak kira learning pass lah doktor? Tak, dia kira individual course. Okey. Kalau macam 21 CLD ada 8 course, dia akan kira 8. Individual course. Alright, itu sebabnya saya kata bukanlah susah sangat nak dapatkan 26 ni. Ya, betul. Alright, kalau you dah pernah buat sedikit kan, kalau tak pernah buat langsung memang lakot dalam masa yang singkat ni nak ni kan. Tetapi sekurang-kurangnya buatlah sampai 5 ke ataupun 6 ke kan. Cari kursus yang half an hour tu. Yang setengah jam punya tu. Selalunya kalau kursus setengah jam kita habiskan dalam maybe 20 minit, 10 minit macam tu, pulang kepada kelajuan kita membaca lah. Saya dah 100 lebih doktor. Dan cikgu-cikgu lain pun ramai yang banyak dah. Buat kursus kat situ? Ya. Dan tak ada masalah lah. Maknanya sini boleh dapat full mark. Kalau kita nak carry yang lain-lain tu kan. Cuma yang ni penting ni. Download the transcript. Letak dekat one of your, letak dekat dalam folder in your OneDrive. Jadi bila you share link nanti, pastikan link yang open. Ada kadang-kadang bila dia share link Microsoft Suite, dia tak buat public. Dia buat people in my organisation ke apa-apa ke. Jadi bila sampai kat saya tak boleh buka. Jadi pastikan everyone with the link can edit. Ya. Ataupun jangan edit lah. Edit kan ada orang tukar-tukar pula kan. Can read. At least kita nak tengok saja. And daripada situ baru kita bagi the comment and feedback. Everyone can view doktor? Can view, yes. Everyone can view. Everyone with the link can view. Cukuplah. Jangan bagi yang can edit. Edit tu takut nanti people messed up with your ni kan. Ya, betul. Kadang-kadang bukannya dia sengaja nak mess up, sambil dia tengok-tengok tu dia tertekan delete. Kan dah hilang kan. Tak naklah macam tu kan. So just can view. Yang kemudian yang breakout room tu doktor tak nak share sekali ke jawapan dia? Breakout room mana Ni Ya doktor. Yang breakout alright. room. Susunannya nanti saya bagi jawapan lah. Ini dia tambah dah ni. Hari tu buat breakout room ni sikit aja dia punya tu. Lepas tu macam mana kami nak contact dengan doktor lepas ni ataupun doktor berhubung dengan pentadbir Cikgu Nalina macam tu? Saya boleh je bagi take my number 012 Okay, 012 215 6201. 6201. Boleh saya aktif di WhatsApp dan juga di Telegram. So you can catch me there. Cari saya kat sana. Kalau call kadang-kadang tak susah nak jawab. Ya, baik. Just contact me then I will get back to you. Alright? Dekat Telegram ataupun WhatsApp ataupun Facebook. Okay, those are where I am very very much seen. Okay? Yeah. Alright, ada lagi tak soalan? Ada lagi tak cikgu-cikgu? Doktor rasanya macam main concern cikgu-cikgu ni adalah soalan untuk long answer ni, dan mungkin kebimbangan mereka adalah sebab bila mereka tengok semua mesti dijawab dalam bahasa Inggeris mungkin. Sebab itulah saya rasa mungkin mereka rasa agak takutlah kat situ. Tapi kalau dah dikatakan boleh bagi jawapan dalam, boleh dalam bahasa Melayu? Boleh dalam bahasa Malaysia.
Jadi saya rasa mungkin tak ada masalah lah. Kita harap seramai mungkin lah Minden Heights dapat. InsyaAllah. Boleh? Sebab ini untuk pengetahuan semualah, verification yang pertama ialah oleh tim Malaysia. Jadi orang yang membaca tu dia fahamlah BM. Alright, tetapi kalau di ada option ialah kalau you tulis, dia tengok dekat atas ni kan, dia suggest kita dekat sini menggunakan Microsoft Edge punya translator, kita boleh translate daripada BM kepada bahasa Inggeris if you want to. Alright, jadi kalau kata ada masa yang lebih, my suggestion is that you tuliskan di dalam bahasa Malaysia and then you do the English translation, you letak kat bawah tu. Sekarang kena So present ke doktor? Two version. Ada apa dia? Sekarang kalau kami buat ini English, lepas tu kena present, jenuh kami doktor. Tak ada present yang ni. Oh, tak ada. Yang ni tak perlu present. Yang ni tak perlu present. Dia akan just tengok apa yang you tulis untuk dia decide on ini. Alright? Bukanlah bagus. Ada juga tak bagusnya kan. Dia yang dulu tu masa kita buat bootcamp untuk presentation tu, bila kita nak pilih guru-guru yang kita nak hantar keluar negara. Itu yang dia buat, yang kita panggil sampai ke tahun lepas lah. Maknanya tahun lepas sepatutnya 6 orang kita hantar ke Sydney. Tahun sebelum tu kita hantar 6 orang ke Paris. Alright? Jadi oleh kerana kita nak menghantar orang keluar negara tu sebabnya kita minta you present in English. Sebabnya kalau nak hantar yang tak reti berbahasa Inggeris tu pergi sana tak dapat banyak impact lah kan. Sebab kita nak you berinteraksi dengan guru-guru seluruh dunia di sana. Jadi English is something that you need to have lah. Kan, walaupun ada je bangsa-bangsa lain tu yang tak reti bahasa Inggeris kan. Tapi kita nak menyediakan guru-guru kita supaya bila ke sana dia boleh mendapat manfaat yang terbaik, yang tertinggi dengan berkomunikasi dengan orang lain. But for last year and this year, sebabnya kita ada hanya virtual E2, jadi kita tak adalah buat bootcamp yang membuatkan you present tu. Harap tahun depan kita boleh balik kepada yang fizikal lah. Sebabnya banyak kelebihannya bila kita buat this program yang kita kata at the end of the whole journey ni, selain daripada you dapat MIE punya title dan dapat all those jacket, topi dan sebagainya, kan, you juga akan dipilih, 30 orang akan dipilih untuk menghadiri bootcamp final level. Daripada 30 orang tu selalunya masa mula-mula saya join Microsoft hanya 4 orang aja yang dihantar. Lepas tu naik ke 6 orang. Tapi 6 orang tu 2 cikgu MRSM, 4 guru KPM. Alright, sekarang ni dia dah 2 guru MRSM tetapi mungkin 6 ataupun 7 guru KPM. Alright, ada yang fellow-nya dan sebagainya. Alright, jadi itu dia punya inilah. Again, apa yang Microsoft nak lakukan melalui program MIE ini ialah memberi pengiktirafan kepada guru. Alright, kita lebih mementingkan guru, jadi kita hantarlah guru yang telah bekerja bertungkus lumus dan menunjukkan kesungguhan dia menggunakan tools Microsoft di dalam dia punya teaching and learning process. Kita hantar dia bercuti selama seminggu ke mana-mana pun itu ini dijalankan. Jadi ramai jugalah yang dah pergi. Saya masuk Microsoft 2015, jadi kita ada 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. That was the last. Jadi 5 batch. Kita hantar yang pertama ke Belfast, lepas tu kita hantar ke Toronto, hantar ke Singapore, hantar ke Paris, hantar ke Sydney. Cuma yang Sydney tu tak lepas sebab COVID. Kesian dia orang. Dah beria-ria dah macam apa buat benda kan, tetapi kita conference itu sepatutnya Mac 23, kita tutup border Mac 18. Jadi tak boleh nak pergi. Semuanya kena ini. Itu rezeki masing-masing lah kan. Jadi that is the whole thing ya. Jadi go back, tengok semula yang 21 CLD yang kita dah buat sebelum ini, ataupun pergi ke MBC, semuanya ada dekat situ. Alright, dan tengok apa yang diperlukan oleh 21 CLD ni. Kalau kata tidak ada masa nak tengok semua, cikgu pilih mana yang cikgu nak fokus. Dan cikgu baca, cikgu fahamkan betul-betul dan cikgu translate ke aktiviti yang cikgu nak buat dalam kelas. Cukup dah tu.
Walaupun satu. Right? Tetapi betul-betul dalam kita punya artifact tu nanti memang jelas aktiviti kita ini menggalakkan student untuk develop the skills yang kita nak. Contohnya, katalah contohnya communication skill. Jadi aktiviti kita itu menitik beratkan aspek-aspek komunikasi mengikut rubriks 21 CLD tu. Jadi kita boleh katalah aktiviti ini actually is communication skill at level 4. Alright, students are presenting with an authentic audience dan sebagainya lah. Alright, jadi bila kita tunjukkan those evidence, katalah student you present dekat somebody in Indonesia ataupun dekat somebody in Brunei ataupun dekat somebody in Arabic in Dubai contohnya. Ada that collaboration. Jadi itu adalah satu usaha you memastikan student you mempunyai audience yang betul untuk dia mendengar presentation. Kalau kita present kat kita dengan kat student sebelah dia tu, that is not an authentic audience. Right? Itu audience untuk nak bagi markah kan. Benda-benda macam tu. So take a look at the 21 CLD, pilih satu dimensi, cukup lah. Pilih satu dimensi yang you want to work on. Alright? Baca, fahami that dimensi and then translatekan itu kepada aktiviti yang you nak jalankan. Right, sebabnya kita tak ada masa panjang. Kalau kata kita ada masa panjang 3 bulan ke apa ke, then kita boleh buat mungkin a series of activity. Right, mungkin saya boleh tunjuk example ni, example lama, tapi something like this lah apa nama dia, sekejap. Okey. Saya suka share contoh ini sebab contoh ini sangat clear macam mana kita nak tunjukkan ya. Yang contoh ni Cikgu Anor ni daripada Kubang Krian. Ni dia dapat pergi Paris dengan penyertaannya ni lah. Alright. Dia tunjukkan secara orang kata secara teratur macam mana dulu dia buat aktiviti ni macam mana dan sekarang ni dengan adanya tools-tools Microsoft ni apa yang dia ubah contohnya. Alright. Saya tunjukkan dia punya ni je lah, dia punya report ya. Ini dia punya projek adalah projek overpopulation of stray animals. Program tentang bagaimana dia menyelamatkan ataupun program tentang awareness ya about stray animals. Okey, ni tempat projek. Okey. Ni hack lesson plan ni. Daripada sinilah kita selalu guna perkataan hack. Jadi contoh macam ni. Ini aktiviti yang dia buat. Okey, sebelum ni aktiviti dia begini. Traditionally dia akan buat macam ni. Tetapi sekarang oleh kerana adanya Microsoft Tools, dia menggunakan Microsoft Edge untuk student buat research sendiri. Bila buat research sendiri tu maknanya kita menggalakkan student menambah skill knowledge construction. Alright, dan dia menggunakan OneNote untuk student collect information dan sebagainya. Alright, this is an example of knowledge construction contohnya. Alright, and then the artifact. Ini gambar. Ini bukti dia buat aktiviti tu tadi. Alright, menggunakan immersive reader-nya, menggunakan videonya dan sebagainya. Kalau ada video, dia akan letakkan video dan sebagainya. Okay, aktiviti kedua. Sebab dia ni reportnya adalah satu projek. Kalau macam yang cikgu nak buat ni satu aktiviti pun cukup dah. Tapi terangkan dengan jelas. Sebelum ni ini cara dia. Student identify one issue, lepas tu discuss dan present dan sebagainya. Bila dia menggunakan Microsoft punya tools enhancement, dia menggunakan immersive reader dengan OneNote punya learning tool untuk belajar grammar dan dia menggunakan Flipgrid untuk student dia mempersembahkan. Alright? For the speaking skill dan sebagainya. Dia cikgu bahasa Inggeris kan. Alright, and then sekali lagi based on that information tu dia collect all the artifacts. Tu maksudnya. Jadi tadi dalam borang yang kita tengok tadi tu, soalan nombor 3 adalah ni. Soalan nombor 3 adalah description ni.
Apa yang kita dulu kita buat macam mana, sekarang ni dengan Microsoft Tools, apa yang kita ubah, apa yang kita enhance, tools apa yang kita guna. Alright, dan 21CL di mana yang kita fokus. Alright, soalan nombor 4, dia kata minta artifact tadi tu adalah kompilasi evidence yang kita buat. Boleh masukkan di dalam SWE macam ni. Ini SWE presentation ni kan. Boleh masukkan di dalam SWE macam ni. Alright. And then soalan yang kelima tadi tu ialah kita bagi description lah, yang macam Cikgu Ano ni tak letak description kat sini sebab masa ni dia orang tak perlukan yang itu. Tetapi dalam kita punya requirement tadi tu, what is the lesson, kemudian di evidence, kemudian di description of the evidence, description of the artifacts. Alright? Dalam borang pun kita tulis, dalam SWE pun kita tulis. Jadi orang yang nak baca, yang nak menilai kita ni, dia tak perlu nak tengok borang, lepas tu nak tengok SWE pula kan. Lebih baik kita masukkan aja semua di dalam SWE ni, dan di dalam borang tadi tu pun kita cut and paste letak dekat situ. Right? Ini contoh contoh evidence yang kita nak collect in order to support kita punya claim. Kita punya cerita tentang bagaimana kita susun aktiviti kita ini berdasarkan ataupun berasaskan 21CLD dan juga menggunakan tools-tools Microsoft untuk support. Right? Itu adalah contoh yang boleh saya bagilah. Tapi ini adalah presentation lama. Yang ini kita buat tahun 2018 ke 2019 yang ni. Alright, tapi sekarang ni format dia bertukar sikit lah. Dulu yang sebenarnya dulu tak ada format. Kami yang daripada Malaysia ni lah yang buat dalam bentuk pertandingan. Sebelum ni ada je daripada negara-negara lain yang hantar orangnya dengan orang kata just main pilih-pilih je. You kenal orang Microsoft, you pergi, those kind of things ya. Before 2015 itu yang berlaku. Kadang-kadang cikgu tak dapat pergi tapi pegawai yang pergi. Contohnya lah kan. Tetapi bila kita saya masuk 2015 dan juga dengan Datin Dr. Norizan masa tu yang menjadi lead Microsoft Education, kita ubah cara. Kita kata biar kita jalan buat satu pertandingan supaya kita recognize guru-guru yang betul-betul nak berubah dan sebagainya, dan kita bagi dia yang mewakili Malaysia untuk ke itu. Itu mulanya kita mengadakan this hack lesson plan punya aktiviti dengan teachers. Okey? Ada tak soalan lain? Okey, kalau tak ada, saya nak minta sedikit masa lah dalam beberapa minit untuk cikgu buat evaluation survey ni untuk saya. Alright, ada 6 soalan aja dan ada ruang untuk tulis apa-apa. Kalau tak nak tulis pun tak apa, just jawab the 6 soalan. Okey, dan lepas ini nanti seperti yang saya janji, saya akan bagi the redemption code, code untuk redeem. Kalau pertama kali mendaftar dalam MEC dengan kod ini nanti, tadi dah bagi ke belum? Dah bagi Ke saya bagi kat tempat lain tadi. Dengan adanya kod ni nanti, cikgu akan dapat enough points for you to become an MIE, which is the requirement untuk apply the MIEE. Alright? But before that, I need you to help me, bantu saya untuk jawab soalan survey ni. Alright? Dan lepas ni nanti, saya bagi the redemption code, the redeem code. Baik, saya kira dengan itu berakhirlah. Ada yang tak sempat dapat tak? Okey, ni redeem code-nya. Oh, redeem code. Redeem code ni, cikgu kena pergi dekat MEC tadi tu. Alright, dekat MEC. Mana dia? Okey, kat sini kan? Balik semula kepada gambar kita ni tadi. Dan klik sini, redeem the achievement code. Nanti bila saya letak slide tu semula, cikgu ambil nombor tu tadi, letak kat sini. Alright?
then redeem. Jadi maknanya kalau sebelum ni memang kita dah ada account, you dapat extra points lah. Kalau kata pertama kali kita register pada hari ini, maknanya dengan redeem code ini, cikgu secara automatik akan dapat badge MIE. Di mana itu adalah requirement untuk cikgu, untuk membolehkan cikgu apply kepada MIEE. Kalau tak ada MIE, tak boleh apply MIE tu. Right, dia kena ada Microsoft Innovative Educator dulu, badge itu dulu, kemudian baru kita boleh apply MIEE. Right, so sekarang ni untuk sesiapa yang tak pernah lagi masuk dalam MEC, Microsoft Educator Center ni, kalau hari ni boleh register secepat mungkin, ambil kod ini, masukkan di dalam redeem code punya ruang tadi tu, dan bila dah dapat MIE, maka cikgu boleh terus apply untuk MIEE. Cuma macam saya kata tadilah, salah satu daripada requirementnya ialah kita buat beberapa kursus, beberapa course di dalam MEC tu tadi. Hari ni dengan redeem code ini dah memang ada satu course yang akan tersenarai di dalam profil cikgu. Jadi kalau kata buat 3-4 lagi ke, mencukupkan mungkin 6 kursus dan sebagainya. Ni pada orang yang belum buat lagi lah then you will get at least some points untuk soalan yang tentang Microsoft Educator Center ni. Alright? So dengan itu saya rasa itu aja perkongsian saya petang ni. Saya harap membantu dalam dalam usaha Minden Heights untuk nak apply for Microsoft Showcase School. Alright, again dah masuk dalam incubator, untuk nak mendapatkan Microsoft Showcase School itu tak perlu tergesa-gesa. If you think you can make it within the next 8 months, then by all means go ahead and do it. Alright, tetapi kalau rasa kita tak naklah buat benda yang half cooked kind of thing kan, kalau kita rasa we need more time, then kita aim for the next cohort, which is 23-24. Right? Tetapi again, tapi saya rasa dengan kepimpinan bantuan Dr. Ali, I'm sure you will be able to do that. Alright? And I am also here to help you, mana-mana apa-apa keperluan yang perlukan bantuan kami dari segi sebagai global training partners, just tanya aja, minta tolong aja. Kita boleh bantu. Alright? Pada saya yang penting ialah orang kata pembinaan kapasiti guru dulu. Once your teachers are ready, benda-benda lain tu it will fall into place. Sebab nak buat aktiviti student, guru kena tahu dulu. Kan, kalau guru tak tahu macam mana guru nak create activity for the students. So the first step will always be building the teacher capacity. Right? Take a look at where you are, what skills you require, right? Dan daripada situ boleh come up with a plan, what kind of training do you need. And I think from my experience membantu Sekolah Sungai Duri dengan bantuan Dr. Ali, he knows what to do. So I think you are in good hands. Alright, jadi saya rasa sangat bertuah sekolah-sekolah di sekitar Dr. Ali ni, kerana you have a mentor that is willing to go down to your level and help you with it. Sekolah-sekolah lain tak ada. Alright, dia orang struggle sendiri. Usually, if they ask help from me, I pergi tengok lah. I will actually, go down there to help. Macam hujung minggu lepas, saya di Johor, kita melihat 2 sekolah yang berpotensi. Jadi kita bantulah. Alright, that's the way we operate. Kita nak seramai mungkin, sebanyak mungkin sekolah di Malaysia ni menjadi Microsoft Showcase School. Alright, so with that, thank you very much. And then, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jutaan terima kasih kepada Dr. Azma dan juga Dr. Ali yang mana sedang mengajar dalam bengkel Minecraft. Saya itu sajalah, nak cakap lebih pun saya nak cakap itu saja. Terima kasih sebab tolong. Sama-sama. Lepas ni kami akan kontak doktor untuk berhubung dengan jawapan yang kita bincang hari inilah. Dan seterusnya saya akan serah sebagai penutup kepada pentadbir kami, Cikgu Nalina. Cikgu. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Syahidah selaku moderator. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Azma binti Abdul Hamid
daripada Content Capital atas perkongsian ilmu untuk bengkel MIE hari ini. GB tak dapat bersama dengan kita kerana terlibat dengan mesyuarat, jadi beliau sampaikan salam, dan bagi pihak sekolah kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Azma atas kesanggupan doktor untuk berkongsi info tentang bengkel MIE petang ni. Jadi dengan saya rasa memang sangat rare lah sampai dah dapat jawapan untuk soalan-soalan sport ni. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan cikgu-cikgu daripada SK Minden High ni kita akan dapat seberapa ramai MIE itulah nanti untuk self nomination ni. Alright, sebab kita memang kalau boleh kita nak tahun depan tu bulan 8 tu kita dah boleh bergerak ke arah, memang dah boleh untuk ke arah Microsoft Showcase Center School lah, right, supaya kita dapat lah. Dan pihak sekolah juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dan mohon guru-guru untuk merebut peluang yang ada ni lah, alright, untuk mendapat supaya dapat jadi MIE expert lah. Akhir sekali, saya lagi sekali ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Azma yang sudi meluangkan masa selama 2 jam ni untuk berkongsi. Saya rasa memang sangat bermanfaat, dan kalau saya sendiri yang daripada zero tak boleh apa-apa dan dah dapat sedikit lah, saya tak katalah memang pandai, memang kita ni memang bukan IT punya zaman IT, tapi sekurang-kurangnya saya belajar sedikit tentang OneNote daripada Ustazah Syahidah. Jadi saya rasa untuk cikgu-cikgu yang the youngsters ni memang mereka sangat ada banyak potensi lah untuk dapat jadi MIE expert ni. Right, jadi jangan take the opportunity untuk self nomination ni. Itu je lah. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Azma. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.